Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam subjek sejarah tahun 5. Di mana pada minggu lepas saya telah berikan dengan kamu satu video penerangan berkenaan dengan unit 1, iaitu Institusi Raja Payung Negara. Jadi pada hari ini saya akan terangkan secara ringkas imbas kembali tajuk yang telah kamu pelajari pada minggu lepas. Mari sama-sama kita imbas semula berkaitan dengan tajuk ini. Cuba tengok buku teks yang saya paparkan ni. Yang ada buku teks digital lah, boleh kita sama-sama tengok ni ya. Yang pertama, Raja Berdaulat Tonggak Kerajaan. Di sini diterangkan maksud raja dan juga maksud kerajaan. Mari sama-sama kita tengok semula maksud raja. Raja atau sultan ni ialah pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Itu adalah maksud raja. Maksud kerajaan pula ialah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Jadi murid-murid perlu ingat dan perlu hafal maksud raja dan juga maksud kerajaan dalam topik ini. Yang kedua, raja ditaati dan dihormati. Waadat antara Seri Tribuana Raja dan dengan Demang Lebar Daun menjadi asas pembentukan sikap taat setia rakyat kepada raja atau sultan. Apa maksud waadat? Waadat ni adalah satu perjanjian. Dulu ni ada satu perjanjian di antara raja dengan rakyat, di mana perjanjian ni menjadi asas kepada pembentukan sikap taat setia. Sikap taat setia rakyat kepada raja ataupun sultan. Kita tengok yang ketiga, Daulat Tuanku. Daulat merupakan lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaan baginda. Mengingkari perintah raja atau sultan dianggap sebagai derhaka. Apa maksud derhaka? Derhaka ni adalah satu keingkaran rakyat terhadap titah yang diberikan oleh sultan ataupun raja. Jadi kalau ada rakyat yang ingkar dengan titah ataupun arahan yang dikeluarkan oleh raja ataupun sultan, dikenali sebagai derhaka. Seperti mana yang kita tahu dalam prinsip rukun negara yang kedua, ada kan diterterakan di situ yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi oleh itu sebagai rakyat Malaysia kita perlu mematuhi dan mengikuti apa yang dititahkan oleh raja ataupun sultan. Yang keempat, kita tengok perubahan pada institusi raja. Semasa zaman dulu kan, zaman kerajaan Melayu awal, raja atau sultan berkuasa mutlak. Zaman-zaman dulu semua dasar, semua perundangan, kehakiman dan sebagainya ditentukan oleh raja ataupun sultan. Tetapi pada masa kini kuasa raja atau sultan adalah tertakluk kepada perlembagaan. Jadi di situ ada perubahan institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal dan zaman kini. Mari kita tengok yang kelima. Institusi raja di dunia. Ini kita tengok skop yang lebih besar, negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja di dunia ni. Bukan setakat di negara kita sahaja, negara Malaysia, tetapi juga di negara Thailand, United Kingdom, Maghribi dan Denmark. Kita tengok yang di bawah tu. Unit ini memberikan pemahaman tentang institusi raja, terutama sejarah, perkembangan dan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu di negara kita. Jadi saya harapkan pada unit ini murid-murid dapat faham secara keseluruhan tentang institusi raja ni.
Okey. Sebab untuk unit akan datang, kita akan membincangkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey, sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.